Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tuan-tuan, puan-puan, ustaz, ustazah, profesor, doktor yang dihormati sekalian, alhamdulillah petang ini sebelum kita pergi kepada bengkel untuk kita sama-sama meneliti khutbah yang kita tulis sendiri bagi mereka yang telah menghantar teks, ataupun bagi mereka yang belum menghantar teks, ini peluang untuk kita merangka khutbah sendiri yang baru. Jadi sebelum itu saya akan buat sedikit rumusan kepada apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita kongsikan sejak semalam, dan hasil daripada saya melihat 3 ataupun 4 khutbah yang sempat saya teliti, jadi saya tidak akan pergi setiap ini, tentulah banyak khutbah itu, tetapi cukup 1-2 kita ketengahkan. Sekiranya ada perkara yang sama diulang oleh orang yang lain ataupun khutbah yang lain, kita dapat ambil pengajaran daripada khutbah yang telah kita bedah. Boleh? InsyaAllah. Baik, pertamanya saya ingin bincangkan soal tajuk khutbah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kadang-kadang kita dah buat artikel ataupun kita dah siapkan tulisan, kita tak tahu apa dia nak tajukkan. Jangan fikir tentang tajuk-tajuk menyebabkan kita tak buat. Kita buat selesai dulu, kemudian kata apa tajuknya. Jadi itulah yang saya petik kata guru saya semalam, bila saya kata saya dah buat semua tapi saya tak tahu nak buat tajuk, dia kata apa yang kamu cerita dah? Saya cerita macam ni, itulah tajuk. Terus dia kata, jadi apa yang kita terlintas pertama tentang apa yang kita nak buat, itulah jadi tajuk. Jangan fikirkan kesempurnaan. Mungkin tajuk yang kita mula-mula tulis tu panjang, tak ada nilai tak ada nilai estetika tahu, tak ada nilai keindahannya, tak ada, tapi dia ada maksud saja. Okey, cukup, tak apa, nanti kita boleh prepare. Jadi jangan fikirkan kesempurnaan. Suatu yang kita buat tu dia gradually atau secara tadarus, dia akan dapat menghasilkan lebih baik apabila kita nanti tengok 2-3 kali. Ingat, bukan terus kita dapat baik, tapi kadang-kadang nasib baik terus dapat yang sedap terus, tapi kadang-kadang tak dapat yang sedap tu, tak apa dulu, nanti kita pergi lagi. Itu itu penting. Jadi itu tajuk. Tajuk tu mestilah memberi satu gambaran keseluruhan isi. Itu satu, gambaran keseluruhan isi. Ataupun dia satu rangsangan untuk orang mengetahui apa benda tu, apa perkara yang itu. Dia satu menarik minat, menimbulkan tanda tanya. Contoh, dalam majalah Solusi saya pernah menulis, iaitu korbankan Ismailmu. Jadi orang tertanya-tanya, apa dia Ismailmu tu? Betul, ini. Jadi daripada situ menimbulkan curiosity ataupun tanya-tanya, orang nak tahu perkara tu. Itu satu. Baik, ini yang dikata. Kemudian tajuk tu mesti menarik. Dia sebagai appetizer untuk orang, untuk orang lebih dekat dengan apa yang kita nak sampaikan. Mesti menarik tu dari segi ritma ni, bunyi dia, dari segi macam contoh pertanyaan, bila nak insaf. Saya ada tengok khutbah, bila nak insaf. Itu satu benda, bila nak insaf. Itu timbulkan satu tanya-tanya ataupun satu provokasi. Menimbulkan provokasi, tapi provokasi yang lebih positif lah. Kemudian dia mesti ada feel ni rasa. Jangan khutbah tajuk itu tajuk yang tidak ada feel. Feel ni apa?
dia mesti ada rasa, sama ada sayu, rasa marah, rasa gembira, dia mesti ada rasa pada khutbah tu, ya. Pada tajuk ini satu, ya, yang saya sikitlah untuk kita buat satu tajuk yang menarik. Tapi ya, sama ada kita dapat terus spontan kita dapat, ataupun kalau tak dapat, letak je apa-apa tajuk, asal dia menggambarkan isi, nanti kita repair. Itu satu proses. Boleh? Ya, baik. Sekarang saya lihat, saya nak buat rumusan. Saya baca dah khutbah-khutbah yang diberikan. Satu yang saya ingin tekankan ialah soal mengapa ataupun kenapa dan bagaimana, why dan how tu tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Tak nampak. Ya, kenapa dan bagaimana. Sedangkan soal kenapa dan bagaimana, daripada situlah yang kita akan dapat 5 ataupun 4 poin. Kan, yang pertama kita kata, kita apa tadi? Kita dengar tu, kita pertama kita nak faham. Yang kedua kita nak ingat. Yang ketiga kita nak amal. Biar masuk betul. Repetition is mother of knowledge. Pengulangan adalah ibu kepada pengetahuan. Kita masuk betul, ya. Nak faham ni, inilah diletaknya soal kenapa dan bagaimana kat sini. Kat situ. Kalau kenapa ni ada 2 poin, yang sini ada 3 poin, inilah kita punya 5 poin yang kita nak capai dalam satu khutbah, ataupun 3-4 ke. Ingat ini, yang faham ni, ini soal yang kalau saya katakan ini daruriyat. Daruriyat ni perkara yang tidak boleh tidak, mesti ada. Daruriyat mesti selesaikan. Umpama kalau tubuh badan tu, supaya saya tengok, bila saya cakap je, saya masuk metafora ataupun tamsilan. Umpama kalau tubuh badan tu, kalau daruriyat ni kepala lah, badan, betul lah, itu daruriyat. Kaki, tangan, sudah. Kepala, perut, dan ini, itu daruriyat. Kemudian daripada sini, kalau kita nak ingat, ni masukkan unsur-unsur yang semalam. Unsur-unsur apa? Ya, dalilnya. Kalau Ustaz Luqman tadi pengulangannya, ini ya, tamsilannya, statistiknya, ni ingat. Dia kisah satu. Amal pula, ini adalah pengulangan kepada ini, tapi dalam bentuk rumusan. Rumusan daripada khutbah tadi, 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan masuk yang akhir nanti, justru marilah kita terus yang ini kita buat tindakan, action, supaya keluar saja daripada khutbah tu dia tahu nak buat apa. Ya, ini cara kita berfikir. Boleh nampak boleh ya. Ini daruriyat. Ini ada sini soal hajiat dan tahsiniat kat sini. Amal ini macam rumusan kepada khutbah tadi, dan juga apa tindakan atau tips yang kita perlu lakukan selepas kita mendengar. Itu ya, baik. Boleh ya. Sekarang cuba kita tengok satu contoh atas ya. Tajuk, bila lagi nak insaf. Bila lagi nak insaf, ayat Quran yang kita pilih tu mesti yang berkaitan dengan bila lagi nak insaf tu. Tapi dalam konteks ini, saya tengok ada ayat Quran memang diletakkan, tetapi ada ayat Quran yang lebih tepat lagi. Ya, ada ayat Quran yang lebih tepat lagi. Fudail bin Iyad, contoh dalam Ihya Ulumuddin. Fudail bin Iyad ni seorang lelaki yang kaki perempuan tu awal, sebelum dia jadi wali Allah. Tapi satu ketika dia tengah panjat rumah nak mengintai perempuan, tiba-tiba terdengar ayat Quran tu dibacakan. Belum tiba lagi kah untuk hati itu ingat. Terus dia terpegut dan dia buat turning
U-turn terus. Boleh ya? Ayat itu kita ambil untuk jadi bila lagi kita nak insaf. Boleh faham ya? Kita ambil ayat yang tepat dalam. Jadi ayat Quran yang kita baca selepas ittaqullah, kemudian kita baca ayat Quran tu mestilah sebagai introduction ataupun dah bagi satu permulaan bahawa inilah yang akan menjadi tajuk kita nanti. Boleh Kemudian yang kedua, tak dijawab soalan kenapa orang menangguhkan taubat. Kenapa orang menangguhkan taubat? Saya tak nak suruh siapa khutbah ni, tak payahlah kita itu, sebab biarlah kita belasah je lah saya minta maaf, ini bukan artinya bila kita ambil ni khutbah yang paling lemah, tidak. Dia kebetulan kalau yang diberikan pada saya, dia letak nombor 1. Nasib baik, nasib dia lah kena. Kalau yang lain kita tak tahulah. Mata. Okey. Kenapa orang menangguh taubat? Kat sini saya cuba. Kenapa orang? Satu, belitan hawa nafsu yang dah kuat. Ini kita faham dulu. Kita kena faham. Jangan nak tulis. Faham dulu. Kita yang nak menulis kena faham dulu. Kenapa benda ni? Bukan artinya ini saya dah jadi point, belum. Sebab Imam Ghazali kata, kalau kita nak cabut nafsu ni, dia macam pokok. Kalau dia belum berakar lagi, dia mudah. Tapi bila dia berakar, dia makin payah. Sebab tu jangan menangguhkan taubat, kerana menangguhkan taubat akan menyusahkan dan menyukarkan lagi untuk kita bertaubat. Sebab nafsu tu dia akan kuat, dia berdakar. Dia makin bakar. Itu satu. Yang kedua, rasa mati lama lagi. Betul. Sebab tu saya ungkapkan kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa Sa'ad bin Waqqas? Bawah tu nanti saya bagikan ungkapan. Dia kata, semua orang yang mati pada hari ini menyangka dia akan hidup pada hari esok. Satu ungkapan. Bila satu ungkapan tu, dia tak ada rasa di hati? Mesti terasa di hati. Iaitu, semua orang yang mati pada hari ini menyangka dia akan hidup pada hari esok. Ini menangguhkan taubat. Dan yang kemudian satu lagi sebab apa menangguhkan taubat? Kat sini bila saya bercakap timbul lagi tipu daya syaitan. Tu je. Tipu daya syaitan. Dalam Ihya kan ada cerita. Kalau kita tengok dalam Ihya ni, dia ada cerita seorang lelaki tu bila dia bertemu dengan syaitan merupakan, dia kata, kalau aku rasa kamu ini tentang aku bunuh, sebenarnya kamu ni akan hidup 10 tahun lagi, lama lagi kamu hidup. Bila dengar Abid ni, dia dengar 10 tahun lagi dia hidup, so dia buat maksiat, sedangkan dia mati selepas tu. Betul, syaitan menghembuskan pada hati manusia, dia lambat mati lagi. Ini menyebabkan kita menangguhkan taubat. Kemudian rasa lazat dengan maksiat. Maksiat ni lazat. Dia peringkat hati ni, bila kita melakukan dosa, yang pertama ada rasa bersalah. Ini hati pertama. Hati ni, hati yang masih hidup. Ibnu Athaillah, kalau kita buat, kata Ibnu Athaillah, buat maksiat, ada rasa lagi ni, ini tandanya hati hidup. Buat maksiat yang sama, yang kedua, peringkat kedua, biasa, rasa biasa. Alah bisa tegal, biasa. Ni kedua dah. Ini dah masuk qalbun marid dah. Tapi sakit belum tenat. Dah biasa. Yang ketiga, buat lagi maksiat yang sama, sampai ke peringkat ketiga lagi rasa lazat dengan maksiat. Ni dah sakit betul ni, sakit tenat ni. Yang keempat, qalbun mayyit. Hati yang mati. Dia bukan saja dia lazat dengan maksiat, bukan dia ketagih dengan maksiat, dia ajak orang lain untuk melakukan maksiat yang sama. Dia jadi pelopor kepada maksiat ni, qalbun mayyit. Jadi orang macam ni dah payah nak taubat. Jadi sebelum hati kita sampai ke peringkat yang lazat dengan maksiat tu, kena cepat-cepat. Ini rasa berat sangat nak melakukan taat. Ba'da bukra, besok lah, nanti kita taubat, ada lagi esok Kemudian hati hampir mati tadi. Cara atasi ini, kalau cara atasi ni saya nak tanya, ni bahagian how ke bahagian why? How dah. Ingat, mati datang tiba-tiba. Sedar, semakin lambat semakin sukar untuk melawan maksiat, semakin tua semakin berat untuk ibadat. Dalilnya tu cerita tentang taubat, cerita syaitan menipu manusia. Turunkan bawah sikit Fizul, nombor 5 tu. Ini
Semua orang yang mati pada hari ini menyangka akan hidup pada hari esok. Jadi inilah poinnya. Berapa poin tu? Dah ada 5 atau 6 situ. Why dengan how. Jadi bila orang dengar khutbah kita terus tahu dah kenapa kita menangguhkan taubat. Ada 3 sebab. Bagaimana nak keluar? Ada 4 sebab. 7 poin. Start terus masuk. Jangan gopoh untuk buat artikel. Jangan gopoh untuk buat siap. Dia mesti clear dulu dalam pemikiran kita. Boleh faham ya. Sampai kita faham baru kita boleh bagi faham ke orang. Itulah caranya. Ya. Boleh? Ya. Inilah yang saya dapat ketika secara orang kata sepintas lalu membaca khutbah yang ditulis itu bila lagi nak insaf. Okey, yang kedua. Ada yang seterusnya tu. Ada ya. Ini tajuknya apa Peter? Balak sebagai pengajaran kepada manusia. Tengok cara berfikir. Pertama, kenapa? Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, kisah, masuk dalil, masuk ungkapan, masuk apa? Begitu cara dia nak buat. Ya, contohnya, kenapa bala ni sebagai pengajaran? Manusia lalai, ya, datang bala, ya, dia akan tersentak. Yang kedua, dalam konsep ni, dalam khutbah ni, bala ni adalah COVID-19. Membuktikan kebesaran Allah. Manusia yang hebat dengan teknologi tu, virus yang kecil je habis. Itu baru orang boleh ni. Amerika kuasa besar, superpower, dia yang paling banyak korban. Itu templak Allah kepada kuasa besar. Dia sebenarnya tak besar, Allah Maha besar. Contoh, bila kita cakap macam tu, orang tersentak. Ya, begitu ya. Kemudian supaya manusia ni kembali bersatu. So fikir-fikir betul ya. Gaduh-gaduh tentang politik dan sebagainya, COVID datang. Semua fikir dah. Tak kira lah orang siapa, kita kena bersatu untuk menghadapi ancaman ini. Ya, okey ya. Kemudian bagaimana segera insaf, bertaubat kepada Allah, kembali bersatu, menerima takdir, musuh tarbir. Ini yang saya nak sikit nak berkongsi. Dia ada 3, bala, ibtila dan kafarah. Ujian Allah datang. COVID-19 dia tak kisah orang maksiat ke orang taat, orang derhaka ke orang soleh ke, kena semua. Tetapi dia punya beza. Tengok ya. Bila dikatakan ibtila, ialah ibtila dulu ya. Ujian yang datang kepada orang yang baik ketika dia melakukan kebaikan. Itu adalah itulah peningkatan darjat. Ini yang diterima oleh para rasul dan para nabi. Namanya ibtila. Orang yang baik, para rasul, tetapi ketika dia melaksukkan kebaikan, dia diuji. Datang bencana alam ke, datang apa, macam Nabi Nuh kan, kena bencana alam juga, banjir juga, tapi yang itu untuk mengangkat darjat. Yang kedua, orang yang baik, ketika dia terlanjur melakukan ke dosa ataupun kelalaian, ini namanya kafarah. Dia kena di dunia, dia tak kena di akhirat. Ini kafarah. Ya. Yang kita baca apa dalam, ingatkan saya surah Sajadah, wala nuzikannakum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dia kena azab yang kecil sebelum azab yang besar supaya la'allahum yarji'un, dia kembali. Kafarah nama dia. Ada orang jahat, ketika dia melakukan kejahatan dia kena, itu barulah dikatakan bala. Macam Amerika, dia derhaka, kena macam tu, itu bala bagi dia. Kan? Bagi orang yang ini itu tidak. Boleh faham ya? Ini menjelaskan. Ya, mula-mula dulu kita seronok. Dia kata, tengok masa belum dapat kena dekat Wuhan, kita kata inilah akibatnya orang yang derhaka, orang yang Uighur kena kat China. Lepas tu kena kat kita, tak boleh masuk dah, tak ada explanation dah. Sebab tu orang dia jangan baca melalui politik lah, susah. Orang lain kena balak, kita kena mehnah. Orang lain kena macam ni, dia tak boleh macam tu ya. Jangan campur tangan lah soal Tuhan. Kita menganggapkan gitulah apa benda tu. Itu ya. Kisah Umar dengan Abu Ubaidah. Yang Sayyidina Umar kata, aku lari daripada takdir Allah menuju takdir Allah. Ini kita boleh bagaimana keharusan untuk kita mengatur
takdir dengan tadbir tadi, hadis lari daripada kusta umpama lari daripada singa, ada hadis kan, kemudian Amerika dihukum dengan keangkuhannya. Ini lebih kurang yang ini. Jadi apa yang tindakan yang kita perlu buat, begitulah tadi, gitu. Kembali bertaubat kepada Allah. Yang ini Allah mengingatkan kita kebesarannya. Yang kedua, mematuhi SOP yang ditentukan oleh itu adalah apa yang dikatakan amal tadi. Boleh, jadi cukuplah dua ni. Kalau saya cakap lagi mungkin mengulang-ulang perkara yang sama, tetapi sekarang kembalilah kepada khutbah yang telah ditulis oleh tuan-tuan masing-masing. Bagi mereka yang tak ada, boleh mula menulis khutbah. Masukkanlah elemen-elemen yang kita dah kongsikan semalam dan hari ini oleh Ustaz Luqman. Cara khutbah Nabi, pengulangan, sintaksis dan sebagainya, masukkan ritma-ritma dan sebagainya. Tetapi ingin saya ingatkan, mula-mula selesaikan dulu soal kenapa dan bagaimana. Tajuk ni kita kena tahu dia. Tajuk ni apa? Kita macam contoh, saya buat contoh, korbankan Ismailmu. Okey, apa yang kita faham tentang tajuk ni? Sikit sebelum saya serahkan. Maksudnya apa? Ini cerita tentang apa? Korbankan Ismailmu. Barang berharga. Okey. Betul? Apa lagi? Ini subjek korbankan Ismailmu ni hub, tentang cinta. Cinta mesti berkorban. Betul? Jadi Nabi Ibrahim yang begitu mencintai anaknya, diuji mana yang dia lebih cinta, anak ke Allah? Dia pilih Allah. Betul? Dan ini lebih sukar. Nabi Ibrahim pernah meruntuhkan berhala. Betul? Dan Nabi Ibrahim sekarang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Yang mana lebih sukar? Meruntuhkan berhala ke menyembelih anak? Oh, ini yang dikata korbankan Ismailmu. Untuk mendapat cinta Allah, kena korban cinta yang besar, kena korbankan cinta yang kecil. Jadi rupa-rupanya kita juga sebagai ibrah, betul? Sebagai teladan untuk mencintai Allah, ada Ismail kita yang mana kita korbankan. Mungkin harta kita, mungkin nama kita, mungkin apa-apa. Carilah Ismail kita, sembelihlah supaya kita mendapat cinta Allah. Ini kata korbankan Ismailmu. Kita faham konsep dulu. Jadi barulah datang soal pertama, apa dia? Kenapa dan bagaimana. Daripada sini. Okey. Boleh? InsyaAllah. Ataupun kita kata setabah hajar ke kali ni, kalau hari raya Aidah, jadilah setabah hajar, kan kita. Dia senang je. Ketika Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia tu, dia pegang je tali unta tu. Semua ni kerana Allah, bang. Semua ni kerana Allah, Kalau itu dia diam je. Walaupun sangat itu. Jadi Siti Hajar kerana Allah tega merelakan Ibrahim pergi, anaknya disembelih. Jadi kemudian Nabi Ibrahim pun begitu juga, Nabi Ismail pun begitu juga. Rupa-rupanya peristiwa korban semua berlaku dalam sebuah keluarga je, setting dia. Ayah, ibu, anak. Betul? Semua setting dia keluarga je. Betul? Jadi kita tengok nanti daripada situ. Jadi jangan terus gopoh nak menulis. Terus nak tulis. Fahamkan dulu tajuk. Cuba lorit. Saya kata semalam kan, kalau nasi panas, apa semalam? Makan tepi-tepi. Buat dulu sikit-sikit, tengok begitu. Tengok dari jauh, masukkan. Oh, teringat dalil, tengok cerita ini. Dan kadang-kadang apa yang kita conteng-conteng tu tak masuk pun. Tapi yang itu tu dia merangsang pemikiran kita untuk mendapat satu yang lebih tepat. Boleh faham? Itu dikatakan satu proses. Mesti ada lalui proses. Boleh faham gitu. Jadi buatlah, contenglah macam ni. Okey. Saya rasa itu. Ustaz, tolong kendalikan macam mana untuk apa?
Kejap Ustaz. Tadi ada yang isi khutbah tak berapa, tapi dibaca dengan intonasi yang baik. Ada kesan saya dengar kat belakang tadi. Boleh faham? Isi tak berapa, tapi dibaca. Itu menunjukkan, saya dah katakan benar sekali. Khatib 70%, khutbah 30% saja. Kadang-kadang khutbah tu tak berapa ini, tapi cara baca tu menyebabkan intonasi suara, apa lagi suara jantan pula, dalam tu kan, tahu suara M. Nasir, suara itu lagi kuat, lagi ada kesan. Sebab itu dia macam khutbah ni macam baca Quran juga, orang yang merdu suara dia kan, itu boleh, dia ada kuat. Baik Ustaz, sila potong. Kita sama-sama lah Ustaz, kalau ada apa-apa. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Fahrul. Kita sebenarnya saya tak ada apa nak sebut, melainkan nak mengharapkan tuan-tuan laksanakanlah kan yang kita dah kongsikan bersama. Cuma saya nak yang saya bisa disebutkan ialah ini serius. Maksud kata setiap orang daripada kita kan atas waktu terpaksa kan, tapi kita mengharapkan atau kita ambil peluang, ini adalah sumbangan kita untuk khutbah kan. Maksudnya macam ada bagi mata saya kata, setiap orang siap satu teks khutbah yang betul-betul kata mendekati lah ni. Jadi kita pakat buat, mana kata semua tu, dan kami tengah berancang supaya dengan slot yang masih berbaki, setiap orang akan memperdengarkan teks masing-masing. Ya, insya-Allah. Tadi nampak ada orang yang kata yang terlibat, alhamdulillah. Cuma ada yang agak-agak malu-malu lagi. Semua akan kenal nanti. Ini peluang tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan macam Ustaz Farah sebut tadi, kalau ribuan orang baca dan terkesan, tergerak dengan kita punya tulisan, Allah besar pahala. Boleh? Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan masa yang ada, baiki kalau teks yang dah ada ataupun buat teks yang baru, dan kami ada di sini untuk kalau nak sembang, nak ni, dan tuan-tuan serah pada tuan-tuan sekian. Okey. Kalau ada nak tanya sementara buat tu, sementara itu ada yang nak tanya, silakan. Jadi kita mudahkan cara je. Kita akan bantu insya-Allah. Saya dengan Ustaz Loman ada kat sini, ya, kalau nak tanya apa. Mulakanlah sekarang. Rugi, ya. Fadhal, silakan. Ya. Ya. Okey. Macam mana nak susun ya? Okey, sekarang kita pergi kepada, kalau dalam TV dia panggil running order. Running order ni dia macam skrip 1 2. Saya gunakan sebelum ni ialah apa? Storyboard. Betul, ya. Jadi elok juga nanti pada ni kita buat sikit itu, besok kita cuba buat macam satu timetable, ya. Ini kemudian yang ini, ya. Okey, ni point dia, ini huraian dia. Ini point dia, ini huraian dia. Betul. Dan last kali ini duration masa, tempoh masa. Yang ini 2 minit, ini 3 minit dan sebagainya. Okey, saya kata. Jadi soal why dia mesti mendahului how. Mana mungkin datang how belum why dulu, kan? Kenapa dulu, mesti baru bagaimana, betul? Kenapa berlaku ni? Bagaimana selesaikan? Dan soal-soal tadi, dalil tadi, dia celah-celah ni. Semua ada, kat sini ada, kat sini ada, kat sini ada, sama ada dalil ke, ungkapan ke, ya, statistik ke, semua ada kat celah-celah ni. Dia tak kisah mana, bukan yang tadi tu mesti dalil dulu, ini dulu, tak. Dia akan masuk celah-celah ni. Mana-mana. Tapi soal pokoknya, why mesti dulu, how mesti kemudian nanti rumusan. Boleh? Yang itu melibatkan tips untuk kita amalkan. Tu akhir. Itu cara dia. Jadi boleh, barulah kita nampak lepas hamdalah, lepas pesan takwa, lepas baca Quran, kemudian nanti sini doa. Okey. Terus poin yang pertama. Ni. Ini poin yang pertama, ya. Yeah? Contoh tadi kita
Ya, orang menangguhkan taubat kerana apa dia? Kerana belitan nafsu, kan? Ini huraian dia. Yang kedua, kerana apa? Merasakan mati lambat lagi. Ini huraian dia. Betul? Jadi gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 poin, 5 semua ini huraian. Yang ini matan, yang ini hurai dia. Ni matan, ni hurai dia. Jadi ada 7 poin. Nampak tu. Jadi kalau kita clear, barulah pembaca pendengar khutbah kita clear. Kalau kita sendiri tak clear, takkan boleh. Boleh gitu yang maksud saya. Ingatlah, why mungkin 2 poin atau 3 poin. How ni mungkin 4 ataupun ini. Kalau dia poin dia 5, saya dah katakan poin tu mesti 5 ke 7 lebih kurang. Jangan banyak-banyak. Kalau dah sampai 12 orang tak ingat.